Hello, testing, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekejap ya guys. Okay, kita tunggu yang lain-lain lagi. Baru berapa orang? Samira. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. Mazarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa kita punya plan untuk malam ni? Dekat indeks Dow Jones. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sekali lagi. Okay. InsyaAllah sekali lagi. So, focus sell saya rasa untuk zone yang paling hampir. Okey, dekat sini ada satu zone market breakout dan market tak atas lagi. So ini adalah zone yang potensi juga untuk kita ambil satu peluang untuk retracement. Peluang untuk re-entry kat sini ya. Kalau ada pergilah. Kalau market terus gerak, insya-Allah dia akan terus sampai ke support. Potensi pergi ke naik support dekat area sini. H4 punya support pun berada di area situ. Okey. So potensi gerak. Suara slow. Sekejap Suara slow. Speaker connected. Speaker. Okay, testing dengar tak suara? Oh ya, speaker ni. Hello, testing. Okay, suara dengar tak? Dari 75 orang je. Okay. Okay, insyaAllah. Kita punya fokus malam ni untuk Dow Jones masih fokus pada sell. Tengok pada market-market yang lepas pun close untuk weekly agak cantik sini. Okay. So, sekurang-kurangnya saya rasa dia boleh fill up balik zone ni. Screen nampak Screen? Okay. Screen nampak Saya share screen nampak tak? Okay. Itulah zone yang potensi market fill up balik. Zone engulfing. So zone engulfing ni salah satu zone yang selain daripada zone re-entry, kita boleh jadikan dia juga satu zone untuk target ataupun zone untuk market sampai ke tempat dia backup. So ini adalah zone dia. So, fokus dekat market masih fokus pada sell. Dekat sini ada sikit ni ada sikit kelompongan. Ada lompong kat sini. So kelompongan ni kalau market retrace balik, saya rasa mungkin akan datang kot. Waktu market buat kenaikan baru dia tutup balik kot.
Apapun, kalau tengok situasi ataupun potensi terkini lah, ini adalah support yang market breakout. Okay. So, kalau market retrace dan touch zone ni, ini kita boleh jadikan zone re-entry ataupun zone untuk kita cari setup untuk sell. Tapi setakat ni ataupun setakat trendline yang kita nampak sekarang ni adalah fokus masih pada sell dan open market pun potensi untuk sell terus lah. Okay. Jadi apa kita nak bincangkan lagi malam ni? Tentang apa kita nak sembang malam ni? So, siapa yang dekat sini siapa yang dekat sini dapat wholesale daripada atas? Adakah market akan pergi balik ke zone breakout? Oh, di atas lah zone breakout. Oh, betul-betul market dekat sini punya. Tak nampak Ini adalah zone market, zone breakout waktu COVID. So sebenarnya market di atas hari tu. So mungkin lah potensi untuk kali ni mungkin adalah retracement. Kemudian mungkin sampai akhir tahun ke. Kemudian potensi buat kenaikan. Tapi kalau isu-isu semasa tak selesai dan keadaan fundamental masih lagi berpihak pada kenaikan interest rate, pada isu-isu semasa, anda kata ada virus baru, varian baru lagi ke, potensi lah market buat kejatuhan lagi. Tapi ini adalah betul-betul support yang sangat-sangat valid untuk masa sekarang, sebab kalau tengok pada market yang lepas-lepas, kan, ini adalah zone breakout dia ataupun zone breakout waktu COVID. Okey, ini adalah waktu COVID, market buat kejatuhan, kemudian market breakout, so the touch kat sini buat kenaikan. Ini pun trendline kalau kita tarik dari sini pun dah breakout. So, situasi sekarang adalah situasi retracement dekat time frame daily dan weekly dan monthly. Daily ke atas lah. Daily ke atas situasi dia adalah situasi retracement. So, retracement ni kita nak tengok potensi sampai mana retracement. Biasanya retracement dah akan cari support. The support yang ada, dia sampai ke sini, tapi saya consider dia boleh sampai ke area sini lah. Ini pun ada engulfing. Dan weekly punya support pun ada kat situ. Okay, so itu zone potensi yang market boleh capai. Sini. Sekejap kat sini. USDX. Ni. Oh, ni currency untuk USD. Wow. Okay, Aizat ada bagi tahu ni tentang bacaan sikit tentang fundamental. Oi, monthly betul-betul dekat high. Oh ya ke? So situasi sekarang USD masih lagi strong Bukan masih lagi strong, ini new high ke apa? Ya Allah. Ini memang dia punya pattern dia. Oh, dia interest rate. Oh, ini baru. So ini history pada lepas. Saya tak nampak history yang lepas. Tapi tengok pada starting market buat apa? Interest rate buat kenaikan. So ini adalah apa yang terjadi pada USD. So USD buat kenaikan dan hampir breakout high ataupun buat new high. So dalam keadaan situasi macam ni, kita boleh agak indeks potensi juga buat kejatuhan. Okay, selagi kenaikan interest rate berlaku, so apa yang terjadi pada indeks sebelum-sebelum ni, history yang pernah terjadi adalah market potensi untuk indeks buat lagi kejatuhan. So kita tak tahu kejatuhan, kita tahu kejatuhan dia macam mana. Dia punya weekly. XAU USD. Oh, dia bilang mana ni? Dengan golan.
Jom ni. Ah. Ha. Aizat punya teknik ni. Ha, ha, ha. Okay, korang tengok perbezaan USD punya mata wang sekarang atau currency forex punya ni. USD punya mata wang, so comparekan dia dengan apa? Dengan gold. So dia punya view dekat market dia sama lebih kurang Maksudnya dengan kenaikan US dollar, so potensi lah gold buat kejatuhan juga. So sampai mana saya tak ni saya tak pakar bab gold, tapi nampak pada situasi sekarang ikut trend gold pun nampak cantik dia punya kejatuhan. Potensi lah bagi kita support balik ni. Untuk currency pun, kenaikan dia ni betul-betul ni. Currency. Oh, okey. Untuk dia punya ni. Okay, macam saya pernah cerita untuk kelas-kelas yang lepas kan. Kalau kita nak trade dekat apa? Dekat index ni, kerana kita punya mindset perlu ada macam mindset investor. Kita kena fikir kan, kalau situasi berlaku dekat mana institution yang akan letakkan duit. Okey. Ataupun duit diorang akan beralih ke arah mana. Saya taklah pakar bab fundamental ni. Tapi Aizat orang yang belajar benda ni. So dia banyaklah sharing dengan kita orang semua apa benda yang terjadi dekat market, situasi yang terjadi dekat market. So dekat sini kita boleh compare mata wang USD yang ada dekat tengok time frame H4 pun potensi ke atas, weekly dia close dengan engulfing, membuktikan interest rate, kenaikan interest rate yang berlaku baru-baru ni potensi buat kenaikan lagi. Dan apa yang ada dekat gold, so gold pun buat situasi yang sama. Okay, kejatuhan gold ni sebenarnya bagus untuk kita. Dia kalau orang yang simpan gold memang tak bagus lah. Tapi untuk orang yang tak ada gold lagi, tak ada gold bar, tak simpan gold, kejatuhan dia adalah kejatuhan yang bagus sebenarnya. Okay, kalau gold jatuh sampai price berapa-berapa dekat sini, kita bolehlah beli physical gold kan, buat simpanan. Okay, gold adalah mata wang future akan datang ni, mata wang. Bukan mata wang future, dia adalah mata wang sebenar. Okay. Okay, apa kita punya projection atau untuk indeks Dow Jones ni, Dow Jones. Market breakout terus. Oh, Dow market. Dow market terus down. Tambahlah alat kan. Kau ni kan slow-slow je. Okay, tambah lagi entry. So ini pun kita boleh consider sebagai momentum Okay. Andai kata market buat close yang straight, bearish punya close, so kita consider juga sebagai momentum. So market dah buat momentum sell. Paling kurang pun dia akan retrace. Okay, untuk H4, untuk H1 pun nampak lebih pada momentum sell. Oil saya tak pasti untuk oil. Untuk oil dia adalah instrumen ataupun dia ada instrumen yang kalau Aizat beritahu sebelum ni, dia instrumen yang terkawal. Okey, walaupun keadaan dia terkawal, hari tu pun dia jatuh sampai negatif jadi untuk siapa yang nak trade oil, dia kena kaji jugalah tentang supply and demand punya oil kan. Kalau yang saya tahulah, sekarang yang saya tahu oil, kalau simpanan tu terlalu banyak, so potensi market buat apa penurunan juga kan. So oil ni kena tanya dengan orang yang lebih pakar lah. Okay, saya lebih pada indeks kan. Kalau tengok market yang lepas-lepas pun, kalau macam indeks ni pun saya trade juga DAX. Situasi sama je. Okay, untuk indeks US, kalau DAX ni kan lebih nampak lebih jelas lah market nak ke arah mana. So indeks DAX ni market nak ke arah sini. Ini potensi lah, potensi besar lah untuk market buat retracement.
Okey, untuk Nasdaq pun sama. Nasdaq pun nampak kejatuhan. Trendline yang breakout pun clear. So nampak potensi kejatuhan. Okey, kejatuhan ni yang berlaku ni boleh sampai ke area dia breakout. Breakout ni area sini. Resistance bukan support ni. Boleh touch kali kedua. So fokus bila direction dah ada dekat dalam market ni, dia senang tau. Kita tinggal fokus untuk satu arah je. Okay, kalau market dah buat kejatuhan terus, tinggal nak cari kat mana nak re-entry sahaja. Okay. So dekat sini kalau nak re-entry dekat resistance. Resistance yang ada paling hampir dekat sini. Dah tak ada lah resistance. Kalau macam ni, resistance paling hampir dekat sini. Tinggal cari zone-zone resistance je. Fokus pada zone-zone resistance sahaja. Kali ni pun momentum ni. So momentum dekat time M5 lah tapi. Okey, untuk gold saya tak ada prediction, tapi bila kita tengok ini USD punya mata wang, USDX ni, Izzat bagi tahu tadi, ni mata wang currency untuk USD, nampak ni. Selagi USD buat kenaikan, so potensi lah untuk gold buat penurunan. Kalau tengok view pada technical ataupun candlestick kan, apa yang ada sekarang nampak ni. USD punya mata wang buat bullish engulfing ni. So dia target naik ke high ataupun buat new high. So apa yang jadi pada gold, potensi gold buat penurunan. Yang potensi lah. Tapi kalau ikut teknikal bukanlah penurunan sekarang, mungkin ada retracement sedikit ataupun saya tak pandai lah dekat gold, memang tak pandai. Tapi dalam kita punya staff dekat Tradefield ada yang pakar dengan gold. So kalau saya tengok daripada segi teknikal, gold kita nak sell kalau dekat time frame daily dekat sini, dekat H4, dekat resistance, ini teknikal je lah. H4 dekat sini. Sebab nak sembang. Okay, H4 ini adalah zone breakout dekat H4. So dekat H1 ada tak zone untuk re-entry. Untuk H1 mungkin buat kenaikan dulu. Kenaikan sedikit lah. Ini trend je. Saya teknikal, saya guna trend line. Okay, apa yang kita nak belajar hari ni? Korang nak belajar tentang apa hari ni? Nak sharing tentang apa hari ni? Siapa yang dalam ni kan belum jadi IB? Kita orang tengah nak fokus untuk IB. Tim GST nak fokus untuk apa? IB development. Siapa yang belum jadi IB lagi ataupun chat anchor. So Dow Jones ni tak tahu nak habaq apa. Memang fokus sell je lah. Kan? Senang. Pada direction ni senang. Cuma kalau open market dibuat kenaikan tu, itu benda yang agak menarik lah untuk kita cari re-entry. Tapi kalau dah terus junam macam ni, zone untuk re-entry tu, sekejap Okey, Muhammad Ronaldo. Oh, nama lain macam. Okay, nak tahu mana nak tanda line kat body ke kat body ke cik kan? Oh, nak tahu line. Yes, kat body. Betul? Untuk line chart ni, untuk line chart nak tanda line dia dekat body candle. So body candle kalau kita open dia adalah dekat line. Betul dekat body. Kalau tak nak letak line chart, kalau tak nak letak dua-dua, so nak tengok dia punya SNR dia dekat body. So shadow ni sebagai SND lah, supply and demand. Tapi ni market sebenarnya dekat sini setup Ini adalah setup re-entry kat sini. Saya pun ada juga entry tapi dah TP awal kan. Market tengoknya ada pergerakan untuk re-entry punya zone sampai sekarang dah bergerak lebih kurang 800 pip. 800 pip baru 800 pip Okay, so potensi lah kat sini 1000 pip. Alang-alang nak habis apa? Lagi 200 pip kan. Malam ni dah habiskan dah terus lagi 200 pip kat sini. Okay, market kalau buat momentum macam ni, candle bearish macam ni. So kadang-kadang dia dah tak ada retrace besar lah kalau macam ni. Untuk H4 lah. Untuk H1 mungkin ada retracement. Untuk H4 ni, untuk retracement saya rasa untuk H1 dekat sini je. Mungkin lah.
inilah zon paling potensi pun nak retrace. Jarang kan dia nak sampai ke sini. Cuma itulah market. Ini adalah market index. Kalau dia buat momentum, dia kan susah untuk dia pergi balik dekat zone SNR. Kadang dia support sendiri kat sini, satu support kat sini, ataupun dia breakout sikit je kat sini. Nampak ni? Dia test kat sini, terus buat breakout. So kalau nak cari re-entry lagi, mungkin dekat area di sini lah. Zone yang sesuai untuk re-entry. Kalau market singgah, kalau tak singgah, maknanya terus je lah. Okay, so far macam mana korang punya apa daripada korang follow live trade apa semua, apa yang korang dapat daripada apa sesi live trade yang Pok Cik ada, yang Abah ajar, yang Cikgu Afiq ajar, semua dalam tim JST, dan apa yang korang dapat daripada sesi live trade ni? Cuba sharing sikit. Sekejap, saya kena buat withdrawal lah. Oh, Rizal baru hari pertama. Dari Singapura, Rizal. Selamat datang, Rizal. Ahmad Abang baru first time join. Oh, ada juga yang baru first time join. Okay, untuk live trade tim JST dah buat hampir 3 bulan. So 3 bulan yang tim JST buat ni, okay, mungkin akan dimesyuaratkan lagi sama ada kita nak terus ataupun kita nak apa? Kita nak hold dulu. Kemudian kita cari masa yang sesuai untuk mula balik live trade. Mazharuddin Kadir. Oh, ramai juga yang baru Tak apa, siapa yang belum ada dalam grup? Saya rasa semua dah ada dalam grup ni dalam apa? Grup indeks global tu ataupun grup trade field Oh, USD punya mata wang makin naik. So withdraw kita makin besar. Kita withdraw 100 USD makin besar, deposit makin besar juga. Oh, kebanyakan semua ada berapa orang yang baru ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kita daripada Sarawak. First time. Oh, first time join live trade. Okay. So sesi live trade ni dah jalan selama hampir 3 bulan. So, kita akan atas kalau ada permintaan akan datang, kita akan teruskan lagi. Okay, Ahmad Abang baru nak belajar trade. Siapa yang betul-betul baru nak belajar? Siapa yang betul-betul rasa baru nak belajar, ataupun siapa yang rasa sekarang ni nak belajar daripada basic, betul-betul daripada basic? Ni semua Bozu ni dah pakar ni. Okey, kalau ada siapa-siapa yang nak belajar, saya ada plan. Sebelum saya plan ni, untuk pengetahuan korang, tim JST akan pergi ke Penang. Siapa yang di Penang? Mungkin dekat sana akan ada sesi perjumpaan, kemudian adalah sesi kelas untuk asas
Oh, Rizal. Rizal pun dah lama juga follow kan. So benda ni lebih kalau nak belajar untuk fundamental kan, untuk ambil peluang ni korang kena banyak join Abah punya live Facebook ataupun korang kena banyak join Abah punya kelas, sesi kelas kan. Banyak kan lah Abah open sesi kelas umum. So kalau korang nak belajar tentang fundamental, korang nak tahu tentang lebih detail tentang apa di indeks global, korang boleh boleh follow Abah punya Facebook lah. Dan kalau nak belajar teknikal lebih detail untuk macam Cikgu Afiq, untuk Elliott Wave dan lain-lain, so boleh belajar dengan Cikgu Afiq. Kalau market tengah down trend macam sekarang, nak tanda line yang CS breakout kena tanda kat support ataupun resistance yang belah kiri tu. Okey. Dia ada dua tempat. Kalau tengok pada situasi, okey, kita cerita tentang SNR. Kalau tengok pada situasi sekarang, kan, bila market breakout, contohnya macam dekat sini, market breakout support dan dia touch sikit je. Ini menunjukkan momentum. Kalau terjadi momentum, biasanya kita akan tengok dekat sini je. Macam kat sini, market breakout kat sini. Sebelum waktu mula market breakout kan, ini adalah area support yang market breakout. So breakout ni jelas kan, maksudnya ini support yang strong. Market try breakout, tak lepas, dan breakout. So ini jadi zone re-entry dekat sini. Ini jadi zone untuk re-entry. Sama juga macam situasi ni, bila market try support banyak kali, support yang ada dekat sini, try support banyak kali, kemudian dia buat breakout. So bila breakout, dia punya re-entry tu sikit je sebenarnya dekat sini. Dia dah breakout dekat sini, so re-entry dia berada di area sini. Inilah ni re-entry dia. Ataupun kalau open line chart dia lebih jelas. Re-entry dia dekat situ je. Nampak tak? Cuma dia breakout, shadow ada naik lagi sikit lah. Okay. Dia re-entry dia sampai ke area sini. Sama je sebenarnya. Daripada sini, daripada zone ni, dengan sini, sama je. Okay. Ini sama je situasi dia. Okay. Kemudian, market breakout support, dan ini terjadinya support yang baru kan. Support yang baru kat sini. Nampak tak support baru ni? Kena saya besarkan. Okay. View dengan line chart ni macam nampak lah sikit. Okay. Ni support baru yang market breakout. Kemudian dia retrace balik dekat area. Okay. Kalau Adriana Abah punya FB Alfisal. Okay. Nampak ni. Zoom breakout. Kalau tengok dekat shadow. Dia tak touch lagi kat sini. Dia tak touch lagi dekat sini. Dan market terus gerak. So market gerak tu dia breakout dekat sini pun tak ada zone re-entry. Yang ada sini bermakna dekat time frame yang lebih kecil. Okay. So saya masih, kalau macam ni, zone macam ni, yang market telah breakout, kemudian tak touch lagi, kadang-kadang untuk saya sell sekarang, saya berhati-hatilah. Ataupun masuk pun lot tak berapa besar. Sebab kalau tengok history yang lepas-lepas, biasanya market akan touch balik zone market breakout lah. So boleh tengok area sini sampai ke sini. Kalau zone tu sama, kalau zone support dan support ni market breakout ni sama, so masih lagi ada potensi untuk market touch dekat area masih lagi potensi untuk market touch dekat area market breakout dekat area sini. Dan kalau kita comparekan dia dengan, kita tallykan dia dengan trend line, so mungkin nampak ada ruang yang kosong kan. Adalah sedikit ruang kosong yang boleh market buat satu retracement contohnya kan, market buat kenaikan perlahan-lahan. Okey, sama ada dia nak naik dia naik sampai trend line ke ataupun nak touch dulu kat sini.
barulah dia buat kejatuhan. So masih ada lagi potensi-potensi tu. Jadi untuk sell sekarang kena jaga hati-hati je lah. Tapi memang kalau market bergerak lebih kurang dalam 800 pip, lagi 200 pip je nak sampai dekat area support ataupun resistance become support ni. So potensi untuk dia habiskan terus je. Lagi 200 pip, tak banyak lagi pun. Okay. Daripada market buat setup dan breakout lebih kurang 800. Lebih kurang cukup lagi 1000. Market kejun-kejun. Orang entry sell banyak sangat. Okay. So masih hold position lah. Masih hold position. Okay. Untuk yang baru join. Okay. Untuk yang baru join ataupun yang baru sangat nak belajar trading ataupun baru nak join. Apa perkara yang paling penting? Pertama sekali, apa yang diperlukan adalah kefahaman tentang SNR. So SNR ni adalah situasi di mana kita nak letakkan entry di tempat yang betul. Okey, SNR ni, kita nak faham SNR ni, tujuannya adalah untuk kita tahu dekat mana zone yang betul untuk letakkan entry, dan kita nak tahu macam mana pergerakan market berlaku dengan kita faham berkenaan dengan SNR. Okey. Saya tunjuk satu contoh. Kalau apa yang kita tengok dekat sini, ada bucu-bucu dekat line chart ni. Bucu dekat sini. Okey. Kemudian ada yang tajam ni dekat sini. Yang tajam-tajam dekat sini. Okey. Ini yang daripada bawah ni adalah support, yang atas ni adalah resistance. Okey. So bila market buat kejatuhan ni potensi pergi ke mana? So kejatuhan ni potensi pergi ke zone-zone yang ada ni, dekat area sini ataupun pergi dekat area sini. Kejatuhan ni potensi ataupun dia akan pergi ke area-area bucu-bucu ni. SNR ni lah. Tapi kalau nak belajar dengan lebih detail berkenaan SNR, dia ada kelas, saya boleh katakan mungkinlah akan adakan masa untuk siapa-siapa yang betul-betul daripada asas untuk join kelas yang kita akan buat lah. Contohnya kalau ada request untuk cikgu, saya betul-betul baru, kan tekan entry pun tak tahu. So kita akan buat kelas secara asal. Dan siapa yang betul-betul baru, sebenarnya tim JST ada sediakan video untuk kita belajar tentang macam mana nak bermula ataupun macam mana untuk starting dalam trading. Cikgu Afiq dah sediakan video. So dekat video tu kita boleh tengok dan kita boleh analisa lah. Kita boleh tengok dan kita boleh belajar lah satu step by step. Banyak sebenarnya video yang tim JST sediakan. Siapa yang belum subscribe lagi YouTube dekat sini, kalau korang pergi dekat YouTube ni, ni kalau korang pergi dekat YouTube, mana tengok YouTube punya ni, kat sini. Kalau pergi dekat YouTube, ni kalau korang pergi kat YouTube, dekat sini ada Tradefail Malaysia. Okey, dekat dalam ni banyak video-video yang kita orang dah sharing dalam ni daripada live trade bila tu, daripada awal live trade tu, semua ada dalam ni. So korang sebenarnya kalau rajin, bukan kalau rajin, mesti rajin lah. Okey, kat sini ada pendaftaran. Okey, daripada awal ni kat sini ada macam mana nak daftar account, step 1, step 2, step 3. Okay, kemudian cara deposit, cara withdraw. Okay, kemudian ada sesi untuk live trade. Okay, cara install MT4 dengan login dekat PC, semua ada. Semua tim JST dah sediakan kat sini. So korang boleh tengok dah kat sini dengan detail.
setiap live trade ada banyak ilmu-ilmu yang yang Team JST sharing daripada berapa 2 bulan lepas tadi. Okey, so korang kena tengok kat sini macam mana cara cara Abah sampaikan ilmu, cara Cikgu Afiq sampaikan apa yang dia faham, cara Pok Cik kan. Okey, kat sini pun ada macam mana asas elite wave. Cikgu Afiq sharing tentang asas elite wave dekat sini. So banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang korang boleh dapat dekat dalam channel ni. Siapa yang belum subscribe channel ni? Baru 300 orang je. Tolong subscribe sikit. Mana kita nak ambil dia punya link ni? Playlist atau video tu. Kejap Kalau saya share link apa ni? Share link. Oh, tak boleh share link. Dekat sini. Copy link. Okey, market teruskan kejatuhan. Boleh tambah lagi, share lagi. Masuk saya lagi sikit. Baru subscribe. Okey. Korang boleh hadam banyak ilmu-ilmu dalam tu. Live trade Dow Jones 3 bulan. Dan kebanyakan kita orang fokus pada indeks Dow Jones lah. So untuk daily dapat kita punya spot untuk TP. Masih wholesale lagi. Masuk sale lagi. Okey, dah subscribe semua. Dalam tu banyak cara-cara untuk belajar trading. So boleh kalau nak tengok, kalau nak rajin memang kena rajin lah. Okay, boleh belajar satu-satu sikit-sikit. Macam mana kena sidai pun boleh belajar. Pak Rusliana. Okey. Nak cerita tentang IB, siapa yang berminat untuk jadi kita punya partner dekat dalam broker Tradefield untuk jadi partner. So kerja partner ni sebenarnya dekat Tradefield, dia menjadikan kerja untuk jadi IB ni satu kerja yang mudah sebenarnya, sebab semua servis tim JST dah sediakan. Okay, bila tim JST dah sediakan servis, korang punya kerja adalah just campak link sahaja. Okay, dekat Tradefield, saya boleh ambil sikit bayangan lah kan. Dekat Tradefield, so potensi untuk broker ni pergi lebih jauh lah. Sebab apa yang Abah buat, apa yang tim JST lain buat, kita orang plan untuk kalau boleh kan, kalau boleh setiap trader dalam Malaysia ni ada satu akaun untuk Tradefield. So market ni masih lagi luas kan, masih lagi luas. Dan kemudian apa yang broker bagi pun rasanya broker boleh bagi lebih terbaik daripada yang ada sekarang. So banyak lagi broker punya plan ataupun tim JST yang buat broker Tradefield ni plan, banyak lagi plan daripada segi lucky draw, daripada segi copy trade, daripada segi banyak lagi. Dan broker, kalau kita tengok servis dekat broker ataupun broker tu sendiri ada servis yang agak bagus kan, berkenaan dengan kita punya education untuk close untuk closing, kemudian penerimaan untuk EA, semua EA boleh masuk.
So, banyak benda yang kita boleh promote dekat dalam broker TradeFin. Jadi, untuk korang yang rasa nak jadi salah seorang ataupun nak jadi orang yang terawal bawa broker ni dan kenalkan broker ni pada orang lain, so kenapa tidak korang request untuk jadi IB, kemudian korang sampaikanlah dekat orang kan apa yang menarik dekat broker TradeFin. Kalau dan broker TradeFin ni, kalau korang nak tahu, dia adalah satu-satunya broker yang kita orang memang cari untuk macam mana nak dapatkan satu spek yang bagus dalam broker untuk trade index. So dekat sini kan, dekat sini apa yang kita orang dapat adalah kan broker TradeFin. Dah lama dah kita cari broker, kemudian ya dekat sini Aizat lah, Aizat main peranan, dia banyak explore lah macam-macam broker dia explore kan. Pergi broker sana tak jadi, pergi broker sini tak okey, pergi broker sini tak okey. Dan kalau korang nak tahu, setiap kali pergi broker biasanya Aizat dan Fisal dia akan request kat broker, boleh tak bagi spek-spek yang sekian-sekian-sekian untuk trade dekat index, boleh tak bagi spek. Biasa Aizat propose macam mana nak tengok spek, dan tak banyak broker yang boleh bagi spek macam ni. Oh, masuk kerja. Okey. Oh, baca konkret okey, sama-sama kerja, sama kerja. Okey, jadi broker yang banyak broker Aizat dah tengok. Kemudian Aizat kaji tentang broker ni, broker TradeFin, dan broker TradeFin dia kita orang tak payah request. Aizat dia tak payah, Aizat dengan Fisal tak payah request. Broker ni sendiri muncul dalam keadaan spek yang terbaik untuk indeks. So dekat sini kita orang tinggal jalankan je broker ni. Okey. So broker ikut situasi sekarang, broker ni daripada Dubai dan dia punya owner pun owner dia daripada Dubai. So dekat sini apa yang kita tengok, dia potensi ataupun broker punya plan untuk jalan long term lebih lama. Jadi dekat sinilah peluang kita sebenarnya, dan broker dia plan untuk jadi salah satu broker yang terbaik lah kan. So kalau kita nampak potensi dekat broker ni kan, kenapa kita tak jadi orang terawal untuk bawa broker ni dan kenalkan pada semua orang, betul tak? So kalau kita dapat kenalkan pada ramai orang kan, kita jadi yang terawal, so mungkinlah kan. Kalau tengok hasil pada yang lepas-lepas, kita tengok dekat sini TradeFin, saya cuba buka kejap saya important. Saya nak sharing nak sharing. Okey, dekat sini. Ini adalah hasil commission daripada ini akaun saya kongsi dengan beberapa orang. Ini adalah hasil commission yang kita orang buat dekat dalam TradeFin. So siapa yang berminat untuk jadi IB, ada group khas untuk IB. 10 orang je. Sebulan boleh dapat 1. Betul, sebulan boleh dapat 1 SD. Okey. Ada penat ini boleh tingkatkan lagi. Maksudnya kalau perlukan bantuan untuk marketing, bagi tahu. Sebab dalam grup IB tu, kalau boleh saling membantu untuk macam mana kita akan adakan meeting. Setiap kali meeting tu kita akan cuba adakan plan apakah yang kita boleh bantu. Okey, kalau kita boleh bantu, bermakna apa-apa sahaja perlukan bantuan, boleh bagi tahu dekat tim JST dan tim JST akan buat sesuatu lah yang mana kita orang mampu je lah untuk bantu. Okey. So masih lagi fokus sell, tengok ruang yang ada dekat sini. Okey, ruang ni lagi tinggal berapa pip ni?
lebih kurang, saya tengok lagi kat sini, lebih kurang 30 pip, 300 pip. Sorry. Lebih kurang 300 pip lagi potensi market buat kejatuhan. Eh. Yang kami ni newbie lagi, kurang konten. Okey. Kalau rasa tak tahu tentang trade tapi tahu untuk marketing. Okey, untuk orang yang nak jadi IB kan, dia hanya dia tak perlu untuk sekarang dia tak perlu tahu tentang trade. Ada IB-IB yang ada dalam Malaysia ni kan, dia orang memang langsung tak trade dan tak tahu apa-apa pasal trade. Okey, dia orang hanya buat marketing sahaja untuk sampaikan dia orang hanya capat link, dia orang buat ads apa semua untuk cari klien. Dan untuk siapa yang jadi IB kan, misal kata contoh ada trader yang trade, so kita akan dapat commission hasil daripada trading klien lah. Tapi untuk broker lain, kalau korang jadi IB, apa yang korang perlu buat selepas korang jadi IB, korang kena buat iklan sendiri, korang kena ajar klien korang sendiri macam mana nak apa, macam mana nak buka account, macam mana nak install account, so macam mana dalam kabinet nak isi detail. Tapi dengan tim JST kita orang dah sediakan semua tu kan, semua tu dah disediakan, korang tinggal cari jalan macam mana nak cari klien, dan perkara itu pun tim JST bantu. Macam mana nak cari klien, mungkin buat marketing. Kita akan adakan meeting mungkin sebulan berapa kali meeting untuk IB sahaja, dan road tour pun mungkin akan jumpa IB. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak kembangkan Threadfield punya, maksudnya pengaruh broker Threadfield ni, apa yang terbaik, apa yang kita boleh jual, apa produk yang kita boleh sampaikan dekat orang supaya orang boleh terima dan kita semua trade dekat broker ni. Dan dalam masa yang sama, kalau berkembang dengan baik, mungkin akan datang, kita akan buat reward untuk IB-IB, contoh pergi umrah ke untuk IB kan. Jadi kalau berkembang lebih banyak peluang yang ada, so mungkin akan ada reward, mungkin kita akan buat top 10 IB ke, itu kita akan buat reward, mungkin boleh pergi umrah ke sama-sama dengan tim JST, pergi ke Dubai ke. Adalah perkara-perkara yang kita boleh sharing dengan IB-IB semualah. Okey. Okey, siapa yang masih hold sell lagi daripada sekarang? Untuk Aziz Penang, apa Aziz punya target? Siapa yang masih hold position lagi? Saya rasa masih boleh hold lagi position tu. Masih valid lagi untuk hold. Bagus. Okey, untuk Threadfield di utara. Dekat bahagian utara terus-terang cakap, dekat bahagian utara Penang apa semua kan, ramai sangat trader. Ramai sangat trader area sana. Okey. Dan sebenarnya kalau nak cerita sekarang adalah satu situasi yang mana sangat bagus untuk kita buat marketing dengan broker Threadfield. Sebab apa? Sebab kita ada dalam Malaysia ni ada broker yang dah tutup, kemudian ada broker yang, adalah beberapa broker yang dia punya management bertukar. So trader-trader sekarang tengah, agak ramai trader yang tengah riki-riki broker untuk cari broker terbaik dekat untuk letakkan investor, untuk copy trade, broker yang terbaik untuk diorang manage diorang punya account ataupun kembangkan diorang punya capital. So broker Threadfield, saya rasa lah dekat dalam Malaysia ni broker apa lagi saya rasa broker Threadfield satu-satunya broker yang masuk ke Malaysia dengan spek yang baik, dan broker ni
Dengan kata lain boleh jual. So kalau boleh jual, korang punya kerja tinggal sharing dengan orang je. Okey alias boleh kalau nak tengok dah request IB ke belum, nanti boleh rujuk balik dekat dekat dalam dah ada dalam channel ke belum? Dah ada dalam grup IB ke belum? Kalau ada dalam grup IB boleh tanya dekat tim JST yang lain-lain. Nanti kita orang akan bantu lah. Juru Penang. Okey Aziz bagi kat Satu Utara semua ni join track field. Sebab lepas korang dapat je klien kan, benda yang mudah adalah kalau klien tak tahu apa-apa, okey, bagi dia join live trade dulu. So dekat dalam sesi live trade ni macam-macam kita boleh sharing. Contohnya kita akan open kelas untuk umum, open kelas asas pada hari Sabtu sekian. So mana-mana yang join dekat trade fair ataupun yang join live trade, so hari Sabtu boleh fokus untuk kelas asas contohnya, ataupun kelas pengenalan indeks kita akan buat. Okey. Okay, Fairuz Liana belum ada dalam grup IB. Sekejap Saya ada sharing dekat dalam. Okey, ni dekat sini tak ada saya punya Telegram. Tapi saya ada sharing. Okay, nanti saya akan buat satu iklan untuk join grup IB. Sekejap. Okay, saya akan buat iklan. Satu iklan. Okey dah. Okey, siapa yang nak jadi masih minat untuk jadi IB boleh PM saya untuk masuk dalam grup Kita adakan grup, dalam tu ada meeting, ada perbincangan semua. Okay, tengok pada time frame kecil pun masih lagi potensi untuk sell. Okey, saya dah bagi dalam grup Okey, boleh PM saya untuk join siapa yang nak jadi IB. Masuk IB ni kerja dia adalah marketing, macam mana kita nak iklankan supaya orang daftar dan trade bersama-sama dengan broker trade field. So apa yang diperlukan adalah korang perlu request IB, kemudian dapatkan link, dan link tu korang perlu sharing dengan semua orang. Hasil daripada IB, kalau tengok apa yang saya boleh sharing kat sini yang lepas, ini adalah hasil daripada IB. So commission dia $4,000 lebih dekat sini.
Okay, daripada bulan 7, 22 hari bulan 7, sebulan lah daripada 22 hari bulan 7 sampai 22 hari bulan 8. So ini adalah hasil commission daripada run IB lah dekat broker tarik fee. So, kerja dia mudah sebenarnya. Kerja dia dah cuma campak link je. Siapa yang berminat boleh PM saya lah. Saya dah bagi tahu dalam grup tu. Nanti saya letakkan dalam apa? Saya letakkan dalam channel yang asing. Untuk siapa yang nak run ads kan dan ada history ataupun pernah run ad dekat mana-mana dan ataupun dah buat IB dah lama, dah ada klien, nak buat ads, korang boleh PM tepi ataupun PM saya secara umum, PM saya, kemudian bagi tahu korang punya plan macam mana nak run ads, apa semua, berapa kos diperlukan. Kalau benda tu boleh diterima ataupun benda tu boleh apa, kita jalankan ataupun kita boleh bagi marketing bajet, so kita akan bagilah. Tapi nak tengok history ataupun macam mana cara korang run ads, perlu ada lah. Benda tu perlu ada. So mungkin akan ada sponsor ke macam tu. Sekejap Okey, tak ada banyak perkara sangat yang saya nak kongsikan. Cuma nampak fokus market pada sell je lah. Sampailah. Saya rasa itu zone yang paling sesuai untuk market touch. So dekat situ nampak tempat yang lebih clear, lebih jelas, memang nak pergi ke arah tu. Trendline pun dah break trendline. So itu memang zone yang kita boleh hold lah. Masuk lagi entry, hold sampai ke zone target kat sini. Dekat sini. Aku tak tahu. Berapa yang saya aku nak login, aku punya tak ada kat sini. Mana aku punya? Okey. Oh. Saya jangan maksud saya history commission yang cikgu share ni, cikgu ada run ads. Okey. Commission yang kita run ads ni langsung tak ada, commission yang kita orang yang saya share ni langsung tak ada run ads. Ini adalah commission yang kita buat secara apa? Orang cakap secara sharing macam tu je, sharing dengan Facebook, sharing dengan rakan-rakan trader yang lain. Tapi itulah hasil dia. Itu belum run ads lagi. So kalau untuk korang yang tahu macam mana nak run ads, macam mana nak buat marketing, so korang boleh request dekat tim GST, mungkin tim GST boleh bantulah daripada segi marketing budget ke, kalau kita boleh sediakan. Dan rasanya kalau benda tu berbalik untuk dikeluarkan, so kita boleh sediakan marketing budget. Macam mana nak kira peaks? Okay, dekat index nak kira peak, saya tunjuk kat sini. Misal kata daripada sini sampai sekarang ni kan, okey, 10 dia jadi 10,141,074. Kita ambil macam ni tadi, ambil 4, buang 2 angka belakang, ambil 4 angka depan sahaja. Kalau kat sini, setelah sini adalah 1032 pip. Ambil 4 angka depan saja ataupun buang 2 angka belakang. So akan dapat kiraan pip ni. Aziz Penang. Okay, ada apa sebarang pertanyaan? Ada lagi apa-apa pertanyaan? Ini terus ni. Tak ada ciri-ciri terus menang.
Yes. Bagi pandai Lila terus lama-lama ni. Biar dia tak ada toleh-toleh lah. Senang kerja kan. Haris dah datang. Belum, tak ada. Okey, insyaAllah di apa dia tak ada apa ni. Tak ada di sini. Dah mata tengok macam ni. Nak buat re-entry pun dia tak ada re-entry. Okey, untuk goal kita akan mungkin akan datang kita akan adakan sesi live untuk live trade untuk goal. Dalam team dalam apa dalam trade tu pun ada staff yang pandai untuk trade goal. So korang boleh belajarlah teknik dengan dia macam mana nak trade goal apa semua. Benda ni kita punya plan berpanjangan lah. Okay. Kalau ikut dulu kan tim JST punya plan kalau boleh kita ada channel TV sendiri lah. Bukan channel TV macam live dekat apa live dekat dalam YouTube tapi ada macam ada TV lah live dekat TV itu Fisal punya perancangan Abah punya perancangan dulu macam tu lah kalau boleh nak buat sampai tahap tu. Okay. So planning dia banyak lah planning dia. Yes, kalau cikgu jika market tutup masih dalam sell atau buy, dia akan sambung balik ke trade kita tu. Maksud dia macam ni ya? Biasanya dia akan sambung balik lah. Dia akan sambung terus lah. Maksudnya macam mana tu? Saya rasa dia tak akan close lagi kita tak close secara manual. Selagi kita tak close dia tak market tak maksudnya entry kita tu setiap ada lah. Jawab tak soalan tu? Okey, hari Sabtu Ahad. Kalau hari Sabtu Ahad market close, biasanya dia akan kejung dekat situ je lah. Dia tak akan close lah. Masih dalam sell atau buy, ia akan sambung balik ke trade kita. Yes, dia akan sambung balik. Dia akan floating. Ini fine. Hari Jumaat dah biasa floating. S&P 500 dengan US stage ni lah. US stage ni adalah indeks Dow Jones. Indeks Nasdaq. Yang ni US stage ni indeks Nasdaq. Kalau saya buka kat sini, dia ada apa? Specification ke apa? Ini adalah indeks Nasdaq. S&P 500 dekat sini. Simbol. S&P 500 ada dekat US. Ni. US stage ni indeks Nasdaq.
Yang P ni account professional. Yang P account professional. Betul. Yang P account professional. Boleh ambil account mana-mana saja account. Cikgu, Dex follow US tengok. Yes, follow. Yes, saya akan follow lah. Boleh follow waktu kadang Dex kan, waktu open market US, pergerakan Dex kadang-kadang agak lambat sedikit. So, untuk korang yang rasa macam tak nak layan volatility terlalu laju, korang boleh trade dekat index Dex. Ataupun nak lagi slow, korang boleh trade terus dekat S&P 500. S&P 500 lagi secure, lagi selamat. Tengok S&P 500 punya pergerakan untuk masa sekarang, dia baru buat kejatuhan sebanyak 157 pip. 157 pip. Betul kan dia? Lebih kurang. Baru 100 pip lebih. Ini apa sih? NIFTY ni apa? Notification ke apa? Short form pada apa tu? Notification ke apa? Ni ni NIFTY ni. Pips pay ni tanya. Okay, and that in the Dow Jones saya target PP1 dia dekat sini. Ini dekat H4 letak atas ni stop loss kan. Kat situ. Siapa yang nak masuk sekarang pun okey lagi letak sell. Sebab market kalau dia nak pergi sampai ke support lagi berapa pip, biasanya indeks ni dia akan pergi je. Dia tak akan tiba-tiba dia nak retrace sampai apa? Sampai 1000 pip. Lepas tu baru dia nak terjun balik. Jaranglah macam tu. Kan biasanya dia akan pergi tu dia. Pasal apa tu tarik PT ke apa? Dia bos sangat. Tak ada yang soal. Ni lagi bro. Oh iya ke? Iklan lucky draw ni. Lucky draw apa? Merdeka. Merdeka ni ya? Untuk korang yang nak join lucky draw, apa hadiah yang ada? Ada hadiah handphone, ada berapa hadiah? Ada hadiah laptop. Korang boleh open account lucky draw sekejap dekat sini. Dekat sini account, bagi account, kemudian open live account. Dekat sini ada account lucky draw. So account lucky draw ni syarat dia kena deposit berapa? 100 dolar. Korang boleh deposit 100 dolar, 100 dolar lump sum maksudnya sekali 100 dolar ataupun 50 dolar 50 dolar. Kemudian korang akan dapat satu tiket untuk lucky draw. So siapa yang nak join lucky draw boleh buka akaun ni dan buat deposit lah. Kemudian trade je macam biasa. Akaun lucky draw ni sama macam akaun standard, sama macam akaun profesional. Sama je. Nam. Okey, rasanya hari ni kita punya live sampai 10.30 saja kan. Market dah buat pergerakan yang direction yang clear. So saya ingat kalau siapa yang baru nak masuk entry, tu tempat untuk letak SL yang paling sesuai adalah di area support sini. Area support sini. Itu tempat SL lah. Masih lagi boleh tekan sell lagi, tekan sell lagi, tekan sell lagi.
Tapi kalau nak sell sekarang janganlah lot dia besar-besar. Okey, kalau saya tempat sesuai nak letak SL dekat atas tu. Tu pun sesuai untuk letak SL dekat atas resistor. So radius saya dekat atas resistor. Tekanlah lock di sini. So market punya direction tu dah clear. Bila market buat direction macam ni, dia mudah tau. Mudah dia apa? Mudah dia kita boleh fokus untuk cari re-entry sell dia sampai bila? Mungkin makan masa sampai sebulan, sampai berminggu-minggu. Aset bagi saya mungkin sampai akhir bulan ni kita cari peluang untuk re-entry sell sahaja. So senanglah direction untuk sebulan tu nak fokus apa senang. Hari tu waktu market naik dekat atas resistor ni kan, kena kelibut kita orang kan. Ada yang nak buy, ada yang nak sell, ada counter buy, ada counter sell. Sekarang senang. Dah back trend line, dah buat momentum sell, tahulah nak buat apa. Kan? Left trade pun senang. Okey, open left trade, sell. Masuklah kecil-kecil sikit-sikit. Retest lagi, naik ke atas lagi, sell lagi, sell lagi, sell lagi. Senang. Okey, tapi untuk siapa yang masih baru lagi join left trade ni, insya-Allah kalau rasa untuk diadakan kelas ataupun rasa nak request boleh tak cikgu adakan kelas ni. So kita orang kena fikirkan sesuatu lah. Adakah kelas boleh dijalankan ataupun kita boleh buat kelas. So kalau kelas tu boleh buat, insya-Allah lah kita akan buat kelas untuk yang baru-baru sahaja. Yang baru nak trade ataupun baru nak belajar tengok keadaan market kan. Jadi kita akan buat kelas khas untuk korang. Okey, dah 10.30 setakat ni dulu. Saya rasa dah tak tahulah nak cakap apa dah lagi kan. Saya ingat setakat ni dulu untuk hari ni. So kita akan sambung untuk sesi lecture pada esok mungkin dengan Cikgu Afiq ke, dengan Puan Cik ke ataupun dengan Abah ke. Okey. Jadi terima kasih yang join lecture malam ni. So masih hold position. Zone target yang saya boleh target adalah dekat area support. So masih fokus pada sell sampai pukul 12 ni saya rasa direction akan direct terus fokus pada sell. Okay. Ini adalah zone target. Kira ini adalah TP1 untuk TP2 dekat area sini. Okey. So setakat tu dulu untuk malam ni. So, saya pun nak jumpa sahabat-sahabat yang datang ni. Okey. Yes, bolehlah api lebih kat sini dekat area 33 3 ni 33 300. Okey, terima kasih semua. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.